Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi di channel YouTube Akmal Nasir. Tolong subscribe kepada subscribers. Tolong sebar luaskan video-video yang saya kongsikan di platform-platform yang lain. Sudah pasti ulasan pada hari ini akan melibatkan beberapa isu yang menjadi keutamaan. Pertama adalah soal penularan COVID-19 yang kini semakin menjadi-jadi. Kedua, sudah pasti kita kena lihat bagaimana Perikatan Nasional sebenarnya telah hilang relevannya untuk menjadi sebuah kerajaan. Manakala yang ketiga bagi saya yang saya akan lebih tumpukan adalah soal ataupun isu yang melibatkan rakyat kebiasaan. Dalam isu berkaitan COVID-19, kalau kita teliti dari segi data dan statistik, negeri-negeri semenanjung yang mana telah menunjukkan kes positif ataupun yang menunjukkan kluster baru, kebanyakan, bukan semua, tetapi kebanyakan berpunca daripada perjalanan dari negeri Sabah. Dan perkara ini kita tahu ada beberapa kawasan yang merupakan zon merah dan ada peristiwa ataupun kes yang saya tahu berpunca daripada ahli perniagaan yang pergi ke sana atas urusan perniagaan, maka perkara itu walaupun beliau menjalankan tanggungjawab ataupun amanah dari segi perniagaannya, tetapi COVID-19 ini satu perkara yang kita perlu uruskan secara bersama. Tetapi sudah pasti persepsi rakyat di luar sana dalam keadaan jangkitan 19 ini, COVID-19 semakin meningkat. Ianya juga berkait ataupun dilihat seiring dengan perjalanan kempen pilihan raya negeri di Sabah. Untuk pihak saya mengambil pendirian ataupun pendekatan yang proaktif, mungkin dilihat seolah-olah berwaspada, tetapi bagi saya kita cuba elakkan sebarang kemungkinan. Maka program-program yang melibatkan saya secara umum, program-program melibatkan pertemuan dengan rakyat, saya terpaksa batalkan ataupun tangguhkan. Saya minta maaf kepada mereka ataupun keluarga yang menghantar jemputan, ada kenduri kahwin sepatutnya yang saya hadiri, ataupun juga program ataupun perbincangan, saya mohon maaf, kita tangguhkan dulu sehingga selesai inkubasi. Selepas saya balik, selepas 2 minggu, insya-Allah kita akan menyambung kembali perancangan kita. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat kemarahan rakyat, kekecewaan rakyat yang telah diluahkan, mereka yang berpengalaman terpaksa melalui proses kuarantin, mereka yang terpaksa dihantar ke pusat-pusat kuarantin, telah ternyata mereka kecewa dengan keadaan ataupun pendekatan yang bagi saya melibatkan bukan sahaja 2 darjat, tetapi juga sebenarnya menjurus kepada soal integriti. Jadi dalam isu bagaimana apabila tersebarnya gambar Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pergi ke kenduri perkahwinan selepas beliau pulang daripada negeri Sabah, menunjukkan bahawa beliau juga memiliki sifat 2 darjat ataupun memiliki sifat yang kurang bertanggungjawab dalam keadaan rakyat memerlukan panduan, memerlukan pendirian, memerlukan kepimpinan yang bukan sekadar soal ketegasan, tetapi berpeganglah kepada prinsip yang kita ikat sendiri. Pada masa yang sama kita lihat menteri di Twitter seolah-olah memperlekehkan pimpinan daripada Keadilan Pakatan Harapan yang memilih jalan untuk self-quarantine, kuarantin kendiri. Maksudnya walaupun tiada arahan, tetapi kita mengambil sifat yang lebih bertanggungjawab. Tetapi ini diperkecilkan oleh menteri. Sedangkan menteri balik, tak sampai 2 minggu telah keluar untuk berlaku ataupun terlibat dalam program.
Hari ini terbukti ada seorang menteri yang terpaksa dikuarantinkan kerana ada close contact. Jadi bagi saya, isu COVID-19 ini bukan soal menteri dengan rakyat. Ini soal masyarakat sekeliling. Bila kamu keluar bertemu dengan rakyat yang terletak dalam keadaan mungkin berisiko. Dan yang saya rasa keadaan ini menjadi lebih keliru apabila semalam pihak PDRM, pihak polis telah membuat kenyataan lagi sebagai memberi maklumat terkini bahawa Menteri Takiri ini masih belum diambil sebarang tindakan. Sepatutnya kertas siasatan itu telah dihantar, dipulangkan kembali dan kini pula katanya kertas siasatan akan dihantar. Baru kata akan dihantar kepada pihak AGC, pihak Pejabat Peguam Negara. Yang mana selepas 44 hari masih tidak selesai soal isu kuarantin. Kalau Perdana Menteri boleh pergi kenduri perkahwinan, kalau Menteri boleh langgar kuarantin apabila pulang ke luar negara, bagaimana kita nak menguruskan keadaan masyarakat yang mungkin rasa sudah selesa? Satu, mungkin dari segi undang-undang itu, kita telah longgarkan. Bukan lagi di bawah PKP, memang kalau boleh. Bagi saya, kita nak elakkan keadaan PKP itu. Tetapi Menteri Perikatan Nasional menggambarkan bahawa bukan sahaja soal keselesaan dalam keadaan belum selesai dengan sempurna, tetapi juga menunjukkan bahawa mereka lebih tinggi daripada undang-undang, maka rakyat berani mencabar ataupun sebenarnya tidak ada keperluan mengikut kepimpinan sedemikian rupa. Jadi bagi saya, soal 2 darjat ini sememangnya bukan hanya soal tindakan undang-undang, tetapi soal integriti. Jadi, kalau kita rujuk isu yang ditimbulkan oleh Perikatan Nasional sendiri, bagi saya, keadaan negara sekarang ini bukannya salah rakyat, tetapi salah Perikatan Nasional. Seperti contoh semalam, telah dibuat pengumuman, mereka nak cadangkan buat tabika elit. Maksudnya tabika atasan. Dalam keadaan kita tahu, pendidikan awal ni memang sangat penting. Maka bagi mereka yang mungkin tidak mampu menghantar ke tadika-tadika swasta ataupun mereka yang tidak mampu untuk menghantar anaknya untuk prasekolah yang lebih perlu dibayar, maka tabika ini membuka ruang kepada ibu bapa untuk turut menghantar anak-anak mereka untuk pendidikan awal sebelum masuk ke sekolah. Kita kena faham soal peranan sebagai sebuah kerajaan. Dari segi prinsipnya, kerajaan itu terbentuk dengan dokongan rakyat, termasuklah kalau dari segi kewangannya, cukai, hasil bumi dan sebagainya. Manakala kerajaan bertanggungjawab untuk membuat agihan yang paling terbaik yang dirasakan, sama ada secara pukul rata, semua rakyat dapat menikmati. Sebagai contoh, bekalan air, jalan raya, elektrik dan sebagainya, kemudahan asas, internet sebagai contoh. Tapi perkara yang kedua juga, bagi saya, bila kerajaan ada integriti, kerajaan akan cuba cari jalan untuk merapatkan jurang perbezaan, terutamanya dari segi pendapatan. Jadi sebagai contoh, apabila dalam soal pendidikan awal kanak-kanak memang satu keutamaan. Tetapi bila pemikiran dalam Perikatan Nasional sekarang, bila menteri mereka 2 darjat, mereka nak kenakan perkara yang sama, iaitu tabika, ada tabika biasa, tabika elit yang dibayar, ditampung oleh kerajaan, sedangkan kita pertikaikan mutu kualiti itu mungkin boleh ditingkatkan. Kadang-kala soal itu melibatkan kewangan yang perlu ditambah. Kalau kualitinya tingkat, bagi saya, ibu bapa mempunyai pilihan sama ada nak hantar ke tadika swasta kerana merasakan kurikulumnya lebih baik,
Ataupun dari segi tabikanya ini mempunyai sistem yang lebih kurang sama, menampung kekurangan yang sedia ada ini. Malangnya pemikirannya, kita bezakan lagi, pecahkan pula pemisahan antara kelas, pemisahan antara mereka yang mampu tidak mampu, kerajaan yang masuk campur. Kerajaan pula yang tentukan kamu mampu bayar lebih, tabika elit. Kamu yang tak mampu bayar lebih, masuk tabika biasa. Itu ibu bapa. Bayangkan anak-anak yang terpaksa melalui proses ini, dari awal telah diasingkan soal kelas. Bukannya soal mampu bayar ataupun tidak. Soalnya kerajaan yang membentuk kelas-kelas ini, bagi saya itu tidak bertanggungjawab. Sebab itu soal integriti ini perlu dijawab ataupun diteliti dengan lebih telus. Kerana itu, apabila kita ada kepimpinan yang meletakkan soal 2 darjat ini sebagai satu bentuk pemerintahannya, maka perkara ini bagi saya akan memecah belahkan soal masyarakat. Dulu, kamu main isu perkauman. Kemudian, kamu main isu soal agihan jawatan GLC dan sebagainya. Kemudian kamu langgar soal undang-undang, kamu tidak kena tindakan, rakyat biasa ditekan, dihantar ke pusat kuarantin. Sekarang, rakyat ditekan soal kena bayar di pusat kuarantin, moratorium ditarik balik dan sebagainya. Dan kamu pula bukan nak tengok cara selesaikan masalah ini, tetapi kamu memilih jalan untuk memecah belahkan lagi rakyat. Jadi bagi saya, dalam suasana politik hari ini, Perikatan Nasional perlu bermuhasabah apabila dimaklumkan bahawa mereka tidak ada lagi majoriti. Bagi saya, ianya lebih kepada untuk kita nilai kembali bagaimana hala tuju negara ini, soal kepimpinan, soal masa depan negara kita. Kita berhadapan dengan masalah COVID-19 yang luar biasa. Kita berhadapan dengan masalah ekonomi yang akan lebih meruncing dalam masa beberapa bulan ini. Tahun depan pun belum tentu selesai. Jadi bagi saya, apa-apa pun berlaku dalam soal kepimpinan negara, dalam soal politik, biarlah kita angkat pemimpin yang ada integriti. Jadi bertemu lagi di video seterusnya yang saya akan kupaskan dengan lebih lanjut soal politik. Tapi bagi saya lebih risaukan soal prinsip. Saya risaukan kalaulah ini mentaliti Perikatan Nasional, saya risau rakyat akan terus berhadapan dengan masalah 2 darjat, 2 kelas. Kita akan terus berlaku ketidakadilan itu. Maka saya menyeru sekali lagi untuk kita kekalkan prinsip kita ini walau apa pun yang berlaku dalam kancah politik dan kepimpinan negara. Jadi jangan lupa subscribe channel Akmal Nasir. Tolong kongsikan, insya-Allah kita jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.